Hai, assalamualaikum dan salam ceria. Kembali lagi bersama Cikgu SMY dalam channel Hasna Mariana. Selamat menyambut tahun baru 2021 bagi Anda yang sedang menonton video ini. Terima kasih kerana Anda sudah klik video ini. Cikgu doakan semoga Anda sentiasa sehat, sentiasa ceria, sentiasa gembira, dipermudahkan pembelajaran dan dipermudahkan segala urusan. Untuk video kali ini, Cikgu ingin mengajak Anda mempelajari teknik menulis pendahuluan karangan versi Cikgu SMY. Kemahiran untuk video pembelajaran kita kali ini adalah berdasarkan standar pembelajaran KSSM 3.4.2, yaitu menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan yang menepati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Dan objektif pembelajaran kali ini ialah di akhir pembelajaran murid-murid dapat menulis perenggan pendahuluan karangan yang menarik dan sempurna. Seterusnya Cikgu perkenalkan atau berikan pengenalan karangan untuk KSSM. Ya, memandangkan format ini masih baharu dan tahun lepas kita tidak sempat mengajarkannya dalam kelas bersemuka. Walau bagaimanapun, Cikgu ada berikan dalam video Cikgu sebelum ini dan Anda boleh tengok dari segi format. Ya, untuk bahagian E, satu soalan diberikan berdasarkan pelbagai bahan rangsangan, yaitu sekurang-kurangnya 2 bahan rangsangan. Dan berdasarkan 2 bahan rangsangan tersebut, ya, murid-murid perlu menulis 150 patah perkataan hingga 200 patah perkataan. Dan untuk bahagian ini hanya satu soalan dikemukakan dan wajib jawab. Okey, walau bagaimanapun, satu perkara yang Cikgu ingin nyatakan di sini berkaitan soalan ini, yaitu kata kunci soalan ya tidak diberikan bagi KSSM. Untuk ini, untuk mempelajari macam mana untuk menentukan kata kunci soalan, kita akan buat dalam video lain. Okey, seterusnya untuk bahagian B, soalan yang diberikan terdiri daripada 4 soalan pelbagai domain, yaitu domain awam, domain peribadi, domain pendidikan, dan seterusnya domain kerjaya. Murid-murid hanya perlu memilih 1 soalan sahaja dan menulis karangan yang terdiri daripada 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, sebelum tu Cikgu ingin terangkan dahulu untuk soalan-soalan bahagian B ini didahului dengan pernyataan ataupun stimulus. Diberikan stimulus dahulu, baru diberikan soalan. Untuk pengajaran Cikgu tentang teknik menulis pendahuluan karangan ini, Cikgu tidak tunjukkan soalan yang ada stimulus. Kita anggap sahaja dalam soalan ini kita sudah tahu stimulusnya,
dan kita hanya tumpukan kepada soalan itu sahaja. Oke, ini contoh soalan. Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan remaja. Oke, setiap murid perlu memahami 4 perkara sebelum mula menjawab soalan atau sebelum mula menulis pendahuluan sekalipun. Oke, yang pertama, Anda perlu memahami kehendak soalan. Ya, seterusnya Anda perlu memahami tema soalan. Kemudian untuk KSSM, Anda perlu memahami domain bagi soalan tersebut. Dan seterusnya, Anda perlu memahami format karangan berdasarkan soalan yang diberi tersebut. Itu semua akan memudahkan Anda untuk mengolah pendahuluan dan mengolah perenggan isi dengan baik. Oke, kita teruskan. Untuk kali ini kita buat pendahuluan berdasarkan teknik IC ke HP, atau murid-murid cikgu selalu sebut IC ke handphone. Apa IC ke handphone tersebut? Ya, IC ke handphone ini adalah satu teknik menulis pendahuluan karangan, dan ini hanyalah huruf-huruf ini cikgu gunakan untuk memudahkan para pelajar untuk mengingat apa yang perlu ditulis atau bagaimana memulakan penulisan. Oke, teknik ini sangat sesuai untuk murid-murid yang perlukan bimbingan, ya. Tetapi kalau murid-murid yang memang berkemahiran tinggi untuk menulis karangan, ingin mempelajarinya, juga dibolehkan, ya, boleh menggunakan juga. Untuk IC ke handphone ini, ya, kita lihat ada 5 ayat. Ini adalah perenggan, ya, perenggan pendahuluan. Ada 5 ayat semuanya. Kita lihat ayat pertama berdasarkan isu, ya, isu ataupun tema. Apa isu yang berkaitan dengan tema soalan? Oke, ayat yang kedua adalah ayat contoh, yaitu C. Ayat ketiga berdasarkan ataupun kita mulakan dengan ke atau merujuk kepada keadaan semasa. Manakala ayat keempat adalah ayat huraian. Ayat huraian ini boleh terdiri daripada 1 ayat atau 2 ayat mengikut kemampuan murid-murid. Dan seterusnya, ayat kelima adalah ayat persoalan. Oke, kita lihat seterusnya. Inilah dia acuan untuk teknik menulis pendahuluan IC ke handphone. Murid-murid boleh menyalin apa yang diberikan, ayat atau frasa yang diberikan, dan tempat kosong itu kita akan isi, ya, ataupun tempat-tempat kosong itu boleh diisi dengan perkataan ataupun frasa mengikut kreativiti sendiri atau mengikut kesesuaian tajuk atau soalan yang dipelajari. Oke.
Coba kita lihat isu tempat kosong merupakan antara isu yang sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat di negara kita belakangan ini. Seterusnya contohnya tempat kosong, dan sebagainya sering berlaku dalam kalangan tempat kosong lagi. Ayat yang ketiga, keadaan semasa. Keadaan semasa di negara kita menunjukkan, kemudian tempat kosong. Ayat yang keempat yaitu huraian. Hal ini berlaku demikian karena, atau hal ini menyebabkan, kemudian tempat kosong. Oleh itu, isi lagi tempat kosong dengan pelaku. Siapa pelaku? Siapa yang terlibat? Harus committed untuk menyelesaikan isu ini karena peribahasa ada mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan ayat yang terakhir, persoalannya apakah dan isi tempat kosong. Kita akan lihat satu per satu. Bagaimana penulisannya satu per satu. Perenggan pendahuluan ayat yang pertama, yaitu isu ataupun isu berdasarkan tema dalam soalan. Sebelum itu kita coba pahami dulu soalan ini. Apa isu ataupun apa tema bagi soalan ini? Jelaskan peranan ibu bapa bagi memupuk semangat kejiranan dalam kalangan remaja. Temanya ialah semangat kejiranan. Tema soalan ini adalah semangat kejiranan. Dan kehendak soalan di sini adalah, ataupun kata kunci soalan ialah peranan. Peranan siapa? Peranan ibu bapa. Dan siapa sasaran? Sasarannya adalah dalam kalangan remaja. Sasarannya adalah remaja. Apa format bagi soalan ini? Ada tak format tertentu? Seperti surat kiriman rasmi, ucapan, atau sebagainya. Tidak ada, sebab dia kata jelaskan. Jadi bila jelaskan, karangan ini adalah karangan perbincangan biasa. Kita teruskan. Apa perkataan atau apa frasa yang sesuai untuk mengisi tempat kosong ini? Tempat kosong merupakan antara isu yang sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat di negara kita belakangan ini. Coba isi tempat kosong. Dan kita isi tempat kosong itu kita boleh ambil daripada atau kita kaitkan dengan tema yang ada dalam soalan. Sudah dapat? Kita coba lihat. Ini adalah frasa cadangan cikgu. Isu kejiranan yang berkaitan dengan tema dalam soalan itu semangat kejiranan ataupun kejiranan. Jadi kita ambil isu kejiranan. Isu kejiranan merupakan antara isu yang sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat di negara kita belakangan ini. Seterusnya kita lihat ayat kedua, yaitu contoh. Contohnya tempat kosong, dan sebagainya sering berlaku dalam kalangan. Bagaimana mengisi tempat kosong tersebut?
Kita ambil contoh yang kita tahu, yang memang sering berlaku dalam persekitaran kita. Oke, ambil 2 contoh sahaja sudah memadai. Dan contoh itu hendaklah contoh yang jelas atau contoh yang nyata. Ya, oke, kita lihat seterusnya. Oke, ini cadangan cikgu untuk mengisi tempat kosong tersebut. Murid-murid boleh isi sendiri mengikut kesesuaian. Oke, contohnya pertikaian tempat letak kendaraan, pertengkaran, dan sebagainya sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Siap untuk ayat kedua. Seterusnya kita lihat ayat ke-3 bagi pendahuluan, yaitu berdasarkan keadaan semasa. Dan untuk ini kita kaitkan dengan keadaan yang negatif atau kita kaitkan dengan isu yang negatif. Isu negatif yang perlu diselesaikan. Oke? Keadaan semasa di negara kita menunjukkan, kemudian isi tempat kosong. Apa menunjukkan apa? Apa isu? Atau apa perkara yang negatif? Isu negatif yang berlaku. Oke, kita lihat keadaan semasa di negara kita menunjukkan amalan semangat kejiranan semakin pudar. Oke, seterusnya perenggan pendahuluan ayat yang keempat, yaitu berdasarkan H atau huraian. Hal ini berlaku demikian karena atau hal ini menyebabkan, ya, kita boleh pilih salah satu. Menyebabkan apa? Apa frasa yang kita boleh isi pada tempat kosong. Oke, dan kita tambah 1 ayat. Oleh itu, tempat kosong, yaitu pelaku. Siapa pelaku? Siapa yang terlibat? Oke, harus committed untuk menyelesaikan isu ini karena peribahasa ada mengatakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Seterusnya kita lihat frasa-frasa cadangan cikgu untuk mengisi tempat kosong dalam ayat keempat ini. Yaitu, hal ini berlaku demikian karena ikatan silaturahim yang longgar dalam kalangan penduduk setempat. Oleh itu, masyarakat harus committed untuk menyelesaikan isu ini karena peribahasa ada mengatakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan semuanya bermula dari rumah. Sekarang kita lihat ayat yang kelima atau ayat yang terakhir, yaitu berdasarkan huruf P, yaitu persoalan. Persoalannya, apakah tempat kosong. Dan untuk mengisi tempat kosong ini, kita copy atau kita ambil daripada soalan. Kita ambil daripada soalan yang diberikan. Mana bahagian soalan itu yang kita perlu copy untuk dimasukkan dalam ayat terakhir ini. Bermula daripada perkataan peranan yang berhuruf tebal itu sehingga akhir soalan. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan remaja? Dan jangan lupa bubuh tanda soal. Inilah contoh perenggan pendahuluan yang lengkap.
Isu kejiranan merupakan antara isu yang sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat di negara kita belakangan ini. Contohnya, pertikaian tempat letak kendaraan, pertengkaran, dan sebagainya sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Keadaan semasa di negara kita menunjukkan amalan semangat kejiranan semakin pudar. Hal ini berlaku demikian karena ikatan silaturahim yang longgar dalam kalangan penduduk setempat. Oleh itu, masyarakat harus komited untuk menyelesaikan isu ini karena peribahasa ada mengatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, dan semuanya bermula dari rumah. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa bagi memupuk semangat kejiranan dalam kalangan remaja? Demikianlah tadi teknik menulis pendahuluan, dan teknik ini boleh digunakan untuk menulis pendahuluan bagi pelbagai soalan. Hanya tempat kosong yang cikgu berikan tadi itu boleh diisi dengan frasa atau perkataan mengikut kesesuaian soalan, dan yang cikgu sediakan di situ boleh dikekalkan. Dan kita lihat dalam pendahuluan ini kita sudah menggunakan kosakata yang berdarjat tinggi dan juga menggunakan ungkapan menarik, yaitu peribahasa tadi. Oke, jadi kalau murid-murid belum menguasai penulisan pendahuluan tadi, bolehlah ulang tengok video ini sehingga mahir. Dan boleh coba untuk lain-lain soalan. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sehingga tamat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loceng supaya apabila cikgu upload video yang baru, Anda boleh mendapat notifikasinya. Jadi, sekali lagi, terima kasih atas sokongan Anda, dan jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.